Nota boleh tengok Boleh cikgu. Okay, so kita mulakan. Kita tengok kat sini. Untuk example 3, betul example 3 semalam? Betul kan example 3 kita last semalam? Okay. Alright. So kita tengok kat sini example 3. Soalan dia minta show that x cubed plus x minus 6 equal to 0 has a root between 1 and 2 using the Newton-Raphson method with the starting point is 1.6 to determine the approximation to this root, giving your answer to 3 significant figures. So sebenarnya soalan-soalan yang cikgu cuba bagi dalam nota ni, dia dah ada bentuk-bentuk dia lah. Satu, bentuknya adalah bentuk biasa dalam soalan decimal places. Yang kedua, dia datang dalam bentuk gunakan radian untuk trigo. Yang ketiga, disebut pula pasal significant figures. So ni bentuk lain dia lah. Okay. So kita tengok yang pertama, dia minta kita show that. So kita ada fx. Cikgu tu ambil fx jadikan fx x cube plus x minus 6. Kalau soalan tu tak bagi lagi, dia bagi bentuk macam ni je. Maksudnya samakan dengan kosong. Yang depan daripada kosong ni adalah fx. So senanglah kita nak ni. Lepas tu kita pun buat f1 adalah 1 cube plus 1 tolak 6. Jawapan dia negatif 4, which is negative or less than 0. Lepas tu kita ambil f2 pula. Kita ambil 2 cube plus 2 minus 6 equal to 4. Lebih besar daripada kosong ataupun positif. Boleh? So ada different function, ada different sign kat sini. So different signs. So kita boleh conclude fx has a root between 1 and 2. Yes, 1 and 2. So selesai untuk case yang pertama. Kita show that. Mudah je kan? Mudah. Okay, mudah. Okay, kita teruskan lagi. Untuk Newton-Raphson pula. Newton-Raphson, cikgu dah recall balik je. Cikgu recall balik. Kita ada Sn plus 1. Sama juga dengan Xn minus Fx. N over F prime Xn. Okay. So untuk case kita ni, kita perlukan Fx. Which is kita dah ada lah. X cube plus X minus 6. Kita perlukan F prime. Kita dah ada 3x square plus 1. Dan kita ada X naught. Ataupun ikutlah awak nak pakai X1 ke. Kalau nak pakai X1, dia akan jadi X2 lah nanti. Cikgu pakai X naught lah X naught cikgu 1.6. Sebab diberi. Jangan awak pilih pula. Kalau diberi, guna. Kalau tak diberi, awak ambil antara dua nilai itulah. 1 dan 2. 1 dan 2 yang sini kita ada. 1 dan 2, kita ambil tengah-tengah. 1.5. Ataupun nak ambil 1 boleh. Nak ambil 2 boleh. Nak rasa nak tukar sikit 1.8 ke 1.1 ke, tak ada masalah. Dengan syarat, dia antara 1 dan 2. Okey. So kita mulakan dengan pencarian yang pertama. Ingat yang pertama X1 kita tulis balik 1.6 tolakkan dengan 1.6 cube tambah X tambah X pula 1.6 tambah 1.6 tolak 6 tambah 1.6 tolak 6 bahagikan dengan 3 darab 1.6 square tambah 1. Okay. So, kita kira lah. Kita kira jawapan kita kat sini 1.635. Sekejap dia minta apa? 3 significant figures. So, 3 significant figures kat sini. 2 decimal places. 2 decimal places je kan kalau ikutkan lah. Sebab 1 ni dah bagi 1 significant figures. 6, 3. Tapi sebab dia nak
3, kita lebihkan 1. Boleh? Ingat dalam calculation mesti extra 1. Boleh? Extra 1 significant figures. Okay, so kita teruskan lagi. Untuk yang kedua masih lagi ditulis 1.635 tolakkan dengan 1.635 cube plus 1.635 minus 6 divide by 3 times 1.635 square plus 1. Jawapan kita kat sini 1.634. Dah. Lepas tu satu kali lagi sebab 1635. Sini 1634. So ni kalau bunda dapat 4, ni bunda dapat 3. So tak konsisten lagi lah. Kita buat satu lagi dan kiraannya adalah 1.634 sebiji. So jawapan kita X sama dengan 1.633 significant figures. Okay, so cikgu ingatkan sekali lagi kadang-kadang kita tulis kat sini 3 significant figures tapi kita tak ikut pun. Kita terbuat 1.634 tapi tulis 3 significant figures. So ni salah lah. Boleh? Ni salah, ni adalah 3 decimal places. So nak kena ingatkan balik lah. So yang ni tak betul. Tak betul ni. Ni bukan ni yang betul. Okay. Jelas yang pertama? Jelas cikgu. Okay, so kita teruskan lagi untuk yang kedua. Example 4. Example 4. Okay, so ni satu lagi bentuk yang mana selalu sangat keluar exam. Dia bagi bentuk macam tu je. Dia cakap use the Newton-Raphson, estimate the cube root of 21. Kalau ikutkan, cikgu nak seorang tekan calculator. Cube root of 21. Cube root of 21. Jawapan dia berapa? 2.76. 2.759. 2.7? 2.7589. Kita ambil je lah ni. Lebih kurang lah. Sebab ikut dia punya. Ni tekan calculator tau. So kalau ikutkan tekan calculator dah boleh jawapan lah. So kita nak double check. Jawapan kita nanti dekat-dekat tak dengan yang ni. Okay. So yang pertama. Bila cakap Newton-Raphson, kita perlukan 3 benda. Kita perlukan fx. Kita perlukan f prime. Kita perlukan x0. Okay, kita ada perlukan 3 benda ni kan. Sedangkan kita tak ada ketiga-tiga benda tu. Boleh? Ketiga benda ni kita tak ada. Okay, so macam mana nak buat? Kita ambil x sama dengan cube root of 21. Boleh? Tu yang pertama lah. Kenapa? Ni adalah nilai kepada roots yang kita nak cari. Cuma dia nak dia nak reverse. Dia nak kita reverse balik guna Newton-Raphson method. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kita tak boleh create lagi fx dengan syarat kita kena alihkan supaya dia jadi kosong. Sebelah kanan ni jadi kosong. So, cikgu pun buat x cube sama dengan 21. Lagi, dia akan jadi x cube tolak 21 sama dengan kosong. Then, kat sini cikgu letak benda ni. So, dia akan jadi x cube tolak 21. Boleh follow? Boleh. Okay, so kita teruskan lagi. Untuk f prime, dia dah senang lah. 3x square. Okay. Yang x0 ni kita kena bijak sikit lah. Ada orang, dia guna x0 sebagai 2.5. Ada orang, dia pakai 2.7. Boleh? So 2.7 tu nampak sangat lah. Kita sangat tahulah jawapan dia. So tak kisah tak kisah. Awak boleh pakai apa-apa nilai. Sebab tu cikgu minta awak cari dulu nilai cube root of 21 ni. Dapat 2.7 kan. Okay, andai katalah kita tak tahulah apa nilai sebenar dia. Kita pun pilih satu nombor. Tak kisah.
Contohlah cikgu pilih 2 kan. Ke 2 jauh sangat. Cikgu ambil 2.5 lah Cikgu ambil 2.5. Okay. X0 cikgu ambil 2.5. So 2.5 ni awak boleh pilih lah. Tak kisah. Awak rasa nak ambil 2.3 boleh. 2.4 boleh. Nak ambil 2 sendiri boleh. Nak ambil 2.7 terus boleh. Tak ada masalah. Tak ada isu pun. Boleh. Tak ada isu pun. Mana-mana nombor yang cikgu tulis ni, awak boleh ambil. Dan awak boleh pilih lah dengan apa? Dengan pembuktian yang sebelum ni awak dah cuba mencari nilai tu guna kalkulator. So kalau awak pakai 2, mungkin jauh sikit lah jalan kerja kita tu. Mungkin X1, X2, X3, X4 dan sebagainya lah. Kalau pakai 2.7, mungkin sekali atau 2 kali saja awak tekan apa? Awak cari nilai guna Newton Raphson terus dapat jawapan dia. Terus konsisten. Boleh lagi dekat dengan nilai awak, nilai X0 tu dengan nilai sebenar, lagi pendek lah jalan kerja kita. Okay, so kita mulakan mencari X1. Okay, X1 kita, X1 adalah 2.5. 2.5 tolakkan dengan X cube. Tolak 21. 3X square. Lemak silap. Okay, kita ada 2.5 cube minus 21 divide by 2.5 square. Okay, cuba tekan kalkulator tengok apa dapat. Okay, jawapan pertama 2.786. 6. Cuba tengok balik soalan dia. Dia minta 4 decimal. So 4 decimal places, pengiraan kita mesti extra 1. So 2.78 667. Setuju? Setuju. Okay, X2 kita boleh ambil X1 tolak X1 cube minus 21 over 3 X1 square. Boleh? Lepas tu tekan lagi. Jawapan kita dah jadi 2.78912. Sekejap. 9. Macam ni boleh? Setuju tak? Okay, so kita teruskan untuk X3. Kita dapat 2.75892. 7892. 75. Betul ni. Sekejap. Okay, yang pertama betul 2.78667. Betul. Yang kedua? Yang kedua cikgu, saya dapat 2.7592. 20. 2.7592. 919. 9 2.759 boleh? Boleh tak? Betul, 92. 920. Sebab kita nak extrakan 1 kan. Yang ketiga? 2.75 892.
892. Okay. So kalau kita tengok yang kedua dan yang ketiga masih lagi tak sama kan? Okay. So kita cari satu lagi, X 4. Ni jauh lagi ni. Kalau kita bunda, 7592 dia dapat. Yang ni 7589. So kalau satu lagi, Sama. sebiji. 2.7589. 7589. 2. Boleh? Okay. So dah dapat. Kita finalize answer kita. X adalah 2.7589 to 4 decimal places. Okay kelas, boleh? Boleh cikgu. Okay. So yang pertama, value yang kedua tak boleh finalize lagi jawapan. Value pertama jauh lah. Tapi value ketiga dengan value kedua tak sama dan cari lagi satu supaya dia konsisten. Boleh? Supaya dia konsisten. Okay, dah. Untuk yang keempat, example keempat. Okay, kita tengok example kelima. Okay, untuk example kelima, dia minta kita sketch the graph on the same axis. Lepas tu, get the first approximation x naught. For the equation, exponent x is equal to 2 minus x. So, kalau kita perasan kat sini lah. Kat sini, ni dia minta kita sketch dulu. Dan kalau perasan, dia minta kita sketch satu-satu. Exponent x dulu, lepas tu 2 tolak x. Yang penting kat sini, mencari first approximation. Okay. So, daripada lukisan lah. Apa yang cikgu ajar sebelum ni, kita boleh cari nilai roots dia guna sketching graph kan. Lepas tu yang kedua, kita boleh pakai antara yang positif negatif tu, different sign, ada root. So, cara ni adalah cara pertama lah menggunakan sketching graph. Okay, so tak nak buang masa. Kita terus sketching graph. Kita buat axis dia dulu. So ni kalau scale awak konsisten, jawapan awak akan dapat accurate lah. Akan dapat lebih accurate. Tu yang sepatutnya lah. Akan dapat lebih accurate. Okay, so yang pertama sini cikgu buat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lebih kurang lah. 1, 2. Macam mana cikgu tahu kan? 1, 2. Sebab ni 2 tolak X. So dah tahu lah nanti garisan dia macam mana kan. Okay. So yang pertama sekali dia adalah graf eksponen. Lebih kurang macam ni. Dia lalu dekat 1. Dia landai pergi belah sana. Tu yang pertama lah. Yang kedua adalah graf 2 tolak X. So 2 tolak X adalah negative gradient. So lalu dekat 2. When X equal to 0 dapat 2. When Y equal to 0 pun dapat 2. Lebih kurang macam ni. Tak tahulah lukisan awak dapat berapa, tapi lukisan cikgu dapat lebih kurang 1.5. Cuba awak tengok awak punya lukisan. Walaupun lukisan cikgu macam bengkok-bengkok je kat sini kan. Tapi cikgu nampak kat sini jawapan cikgu lebih kurang 0.5. Korang punya dapat apa? Macam 0.7 something like. 0.7. Okay, good. Tak apa. Lagi? Yang lain? Yang lain dapat apa? 0.7. Tak apa. Awak pakai awak punya jawapan Kalau awak rasa 0.7 dan tulis 0.7 lah. Sebab approximation ni semua bergantung kepada graf kita. Selagi dia tak lari lah. Kalau lah jawapan dia 0.5 tapi awak dapat 3. Tu ada something wrong lah tu. 0.5 range tu lah. Antara 0 sampai 1 jawapan dia. Okay. So, cuba tengok get the first approximation x naught from the equation of exponent x equal to 2 minus x where x naught is between 0 and 1. Dia dah bagi tahu dah siap-siap. So jawapan awak tu mesti dalam range ni je. 0 sampai 1. Kalau dapat 0.5 should be okay. 0.7 pun tak ada masalah. Kalau dapat 0.2 sekali pun still lagi betul. Boleh Okay. So kita dah selesai yang tu. Seterusnya kita nak dapatkan fx dia sebab kita nak cari neutral absent. Okay, so yang ni jelas lah. Lepas tu yang sini kita boleh tulis lah x naught. Cikgu nak dengar majority. Majority x naught dapat apa? Senang kita guna sama-sama nilai tu. 0.7. 0.7.
Ada dapat 0.6. 0.6. Lagi. 97. 0.7. 0.6. 0.6, 0.2. Kita ambil tengah-tengah lah senang. Okay. Okay, to be fair kita ambil tengah-tengah 0.5. Alright. So kita pun start mencari fx. So fx kita kat sini masih dalam bentuk equation yang diberi macam ni. Eksponen x sama juga dengan 2 tolak x. So ikutlah, awak rasa nak alih eksponen ni ke sebelah sini pun boleh. Ataupun awak nak asingkan semua ni ke sebelah sini pun tak ada masalah. Tapi bagi cikgu akan nampak eksponen x tolak x, tambah x tolak 2 sama dengan kosong. Boleh? So fx cikgu akan dapat eksponen x tambah x tolak 2. Kalau tak suka, korang boleh buat 2 tolak x tolak eksponen. Jawapan dia akan dapat tetap sama nanti. So f prime pula akan dapat eksponen x tambah 1. Okey, dah. F kita dah ada, F prime kita dah ada, X naught pun kita ada. So cukup untuk buat Newton-Raphson. Okey, so kita teruskan dengan Newton-Raphson. X naught dah ada, so X1 lah. X naught adalah 0.5 tolakkan dengan eksponen 0.5 tambah 0.5 tolak 2 bahagikan dengan eksponen 0.5 tambah 1. Okey. So jawapan pertama, sekejap tolakkan dengan 0.44 muka 9. Sekejap. .5. Okey, jawapan pertama adalah 0.4 438. 3 decimal places kan. So 3 decimal places kita buat 4 lah. 44. 4, 3, 8. 9. 9. 39 Okey, X2 pula 0. Tak payah tulis pun tak apa. X1 minus eksponen X1 tambah X1 tolak 2 bahagikan eksponen X1 tambah 1. Okey, jawapan seterusnya adalah 0.4429. Boleh? So tak konsisten lagi. Kita buat yang ketiga. Jawapan ketiga adalah 0.4429 juga. So stop sampai situ. Kita pun finalize jawapan kita adalah X adalah 0.443. Itu 3 decimal places. Okey, dah. Jelas setakat ni? Jelas. Okey, good. So secara officialnya kita habislah Newton-Raphson. So ni adalah Newton-Raphson dengan beberapa cara cikgu dah tunjuk kat atas ni. Satu yang biasa, lepas tu yang kedua ada trigo, yang ketiga pakai significant figures, yang keempat jenis jenis yang dibagi nilai ni saja. Lepas tu yang kelima ni dalam mencari first approximation guna graph. Satu lagi guna first approximation guna yang plus minus tadi, difference sign. Ada soalan dia tak bagi first approximation tapi dia bagi range 0 sampai 1. So cara nak ambil dia adalah ambil tengah-tengah. Tu paling selamat lah. Tapi boleh dipilih. Ikutlah. Okay. So next adalah trapezoidal rule which is tak ada kaitan langsung dengan Newton-Raphson tadi. Ini jenis lain lah. Senang cerita kita dah masuk satu topik lain tapi sebab atas nama topik kita adalah numerical methods.
So maksudnya kita akan bermain dengan kira-kira nombor lah. Okay. So yang pertama tadi menceritakan macam mana nak cari roots apa semualah. Guna repeated punya cara lepas kira-kira kan. Menggunakan nilai. Seterusnya adalah trapezoidal rule. Trapezoidal rule ni nak cari area. Newton Raphson nak cari roots. Trapezoidal rule untuk cari area. Boleh? Area under the curve. So sebenarnya ni adalah cabang-cabang, senang kita cerita ni adalah cabang-cabang integration lah. Okay, so kita tengok untuk trapezoidal rule. Trapezoidal rule, this method divide the area A under the curve Y fx is into n vertical strips. The width of each strip is h. Boleh? So kita ambil dulu n vertical strip. Lepas tu dia ada tulis h kat sini, number of strips. Lepas tu the area under the curve, dia buat macam apa? Wave macam tu kan? Sum of the area of n trapezia. Boleh? The area under the curve approximately sama juga dengan sum of area of n trapezia. So maksudnya kita tambahkan trapezium bawah curve ni. So kita akan dapat lah. Total kan nanti kita akan dapat area dia. Contohlah dia macam ni. Ada ke dia tulis kat bawah? Ni. Boleh? Ni area under the curve. Kalau kita buat integration dah confirm dapat ni. Integrate fx. Boleh dapat area. Terus dapat area. Tapi kita tak nak pakai lagi integration sebab integration terus dapat accurate nilai. So ni kita nak approximate. So sama kalau awak perasan dekat kita punya garisan ni dia adalah satu trapezium. Ada trapezium ni, cuma tak nampak dia macam terlalu smooth. Tu kalau nampak ada macam garis-garisan. Okay. So nak cari area under the curve, kita buat trapezium lah. Kalau trapezium ni lagi kecil, lagi banyak, nilai kita akan dapat lagi accurate. Tapi kalau trapezium tu untuk garisan ni dia ada dalam 5 strip je. Ada 5 trapezium je kalau tambah. Maksudnya jawapan kita tu betul dah tapi cuma tak dapat exact lah. Kalau guna integration dia akan dapat lagi exact. Okay, macam mana nak cari area under trapezium ni? Okay, awak tengok kat sini. So kalau kita tengok area of trapezium ni ikut formula biasalah. 1/2 width darab dengan sum of parallel. So kalau cikgu lukis trapezium, ni adalah bentuk dia kan. Tapi bentuk kita nanti bentuk kita adalah bentuk menegak lah. Trapezium, contohlah ni A, ni B, ni H. So 1/2 darab A tambah B darabkan dengan H. So ni apa yang dimaksudkan tu. Ni. Okay. So siap kita punya kita punya nak cari area of trapezium. Ni adalah trapezoidal rule. So trapezoidal ni maksudnya ada juga dalam buku dia panggil trapezium rule. Tapi untuk kita ni kita straightkan lah. Kita kekalkan nama dia trapezoidal rule. Kita pakai trapezoidal rule. So maksudnya hasil penambahan trapezium untuk dapatkan area. Okay, so ni dia dah buat lah. Dia buat formula dan dia dah finalizekan formula yang nak dipakai nanti ni kita akan pakai yang ni nanti. Kalau perasan H/2 Y0 dengan Yn. So Y0 ni Y yang pertama dengan Yn, Y last kali. Lepas tu darabkan dengan 2 Y plus 2 plus Y3, Y4 dengan Yn minus 1. Sekejap lagi cikgu tunjuk lah. Nak bagi faham lagi. Sebenarnya senang je kat sini. Cuma formula dia lah. Okay, so kita tengok jap example dia kat bawah ni. Tu. Bagusnya. Cikgu dah siap lah ni kat bawah ni. Okay, awak tengok dulu Kita sama-sama tengok lah. Example 1. Example 1, kita go through sama-sama. Example 1, soalan dia evaluate ln x for 1 to 5, integrate ln x 1 to 5 using 4 strips by trapezium rule. Tengok ni, dia ada tertulis trapezium rule. Trapezoidal rule pun boleh pakai. Okay, diingatkan lagi sekali, working must have 4 or more decimal places.
soalan ni dia tak minta. Kalau soalan ni dia minta for strip and give your answer to 3 significant figures, 4 decimal places. So kena ingat lah, sama je macam neutral absent, lebihkan 1 nilai dalam calculation. Okay. So kita tengok kat sini the integration interval B to A, B minus A adalah 4 unit. Boleh, adalah 4 unit. So senang cerita kat sini lah. Kalau kita ada nilainya kat sini, kalau kita ada, ni kita kenal dulu So ni adalah X1, X2, X3, X4. Kalau 1, 2, 3, 4, yang ni ada 4. Yang ni namanya ordinate. Ordinate. Boleh? Yang sekeping ni namanya strip. Boleh? So 1, 2, 3, 4. 4 ordinates. 4 ordinates sama juga dengan 3 strips. Boleh? 1, 2, 3, 4 ordinates akan dapat 1, 2, 3 strip. So sama case macam ni lah. Nilainya sepatutnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita buat satu-satu lah. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ordinates. Nanti kalau kita gariskan 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ordinates akan hasilkan 1, 2, 3, 4 strips. Boleh? So kena ingatlah ordinate dengan strip ni. So dia cakap using 4 strip. So bila 4 strip, berapa ordinates? 5. 5. 5 ada. Kita ada 5 ordinates. Okay, so kita tengok 4 minus 1 dapat 4 units. So ni nak cari H. Sebab dalam formula kita, mesti ada H. Boleh? Kena ada H. Ingat formula kita adalah area is equal to H over 2. Ingat H over 2. Lepas tu kita ada Y0 plus YN. Tambahkan dengan 2. Lepas tu Y1 tambah ... YN minus 1. Boleh? Ni dia punya area lah. Okay. So kita balik kepada H. H adalah 5 tolak 1 bahagi 4. So dapat B tolak A bahagi dengan number of strip. Ni N ni adalah number of strip. Number of strips. Okay. Ni N So B tolak A. Dia punya limit tu tadi. Limit dia 0 sampai 5. So 5 tolak 1 dapat 4. Number of strip dia 4. So dapat 4. 4 bahagi 4 adalah 1. So apa sebenarnya 1 ni? 1 adalah jarak. Jarak ni. Ataupun dalam erti kata lain, itu adalah ketinggian dia lah. Ni, dia punya ni H. Okay. Satu lagi perkataan yang dipakai, instead of strip, dipanggil juga sub-interval. So awak kena alert dengan beberapa benda ni lah. Ordinates, strip, sub-interval. Ni beberapa perkara yang awak kena alert lah. Strip dengan sub-interval adalah benda yang sama. So dia cakap for sub-interval adalah for strip lah maksudnya. Ni sub-interval. 1, 2, 3. Sub-interval. Okay. So macam mana nak kira? Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Ni adalah ordinates yang kita ada. So X1. Macam mana nak tengok nilai ni? Awak tengok H awak tadi 1. So beza untuk next nilai adalah 2. Tambah 1 kan? Lepas tu tambah 1 dapat 3. Tambah 1 dapat 4. Tambah 1 lagi dapat 5. So ni 1 strip, 2 strip, 3 strip, 4 strip. 5 ordinates dapat 4 strip. So betul lah. Okay. Ni kotak cadangan yang kita minta korang buat lah. Boleh? Box ni adalah cadangan untuk awak tulis jawapan awak supaya kiraan kita cepat. Boleh? Kita buat dalam bentuk box. First dengan last ordinate. Kenapa first dengan last? Sebab Y0 dengan YN akan ditambah nanti. So, first ordinate dengan last ordinate
kita akan letak dalam satu box, dalam satu kolom. So 0 plus 1.6094 kita masuk kat sini. Jadi cikgu tunjuk cara cikgu pula buat macam mana Ni skema punya lah. Lepas tu ordinate yang lain-lain kita letak kat sini. So ni yang Y1, Y2, Y3 letak kat sini. Lepas tu total kan dapat macam ni. So tulis balik dalam bentuk formula H over 2. Lepas tu Y0 dengan Y4, Y0 dengan Y4. First ordinate dengan last ordinate. Tambahkan dengan 2 dengan hasil tambah lain-lain punya ordinates. So dapat masuk dalam formula, tunggu dapat jawapan. Balik kepada kita punya soalan lah. Kalau dia cakap 4 decimal places, kiraan mesti extra. So yang ni sebab soalan tak bagi, dia bagi 4, terus 4 decimal places. Okay, setakat ni faham tak? Faham. Setakat ni faham Okay, so faham. Kita cuba tengok example tu. Cikgu, yang table tu mesti kena tunjuk ke? Table tu sebenarnya membantu kita. Ada orang tak buat. Tapi bagi cikgu table tu sangat membantu kita. Sebab senang. Yang first tambah dengan yang kedua. Yang first tambah yang last dapat satu total. Yang lain terus dapat kat sini dapat satu total. Masuk formula je kat last ni. So dia dah bantu kita lah. Instead of kita tulis satu-satu tambahkan. Boleh Boleh cikgu, boleh. Bagi cikgu kalau dalam exam tak tulis tak apa. Kalau tulis lagi bagus. Personally cikgu rasa table ni perlu ada lah. Sebab table tu tak, kalau ikut dalam exam tak tulis table dapat full mark. Ada table lagi bagus, lagi nampak tersusunnya. Mudah untuk kita kira lah. Okay, kita tengok example kedua. Kita tengok example kedua. Using trapezoidal rule. Okay. Ni cara cikgu buat lah. Okay, so yang pertama, kita pastikan dulu use the trapezium rule with 5 ordinate. So 5 ordinate, apa maksud dia? 4 strips. 4 strips. Boleh? Okay. Untuk mencari area ni, yang pertama sekali adalah mencari H. Boleh? Mencari H. H adalah 0.8 minus 0 bahagikan the number of strip. Boleh? H tu, N tu adalah number of strip. So kita ada 4 kat sini. Boleh? 0.8 bahagi 4, jawapan kita 0.2. Okay. So ni yang pertama sekali nak dapat markah yang pertama sekali ni mencari H. Kecuali H dah diberi. So mencari H, 1 markah. Dapat 1 markah kat sini. Okay. Kemudian kita construct table. Boleh? Kita construct table. So ni table yang biasa cikgu buat. So sini adalah X1, X2, X3, X4, X5. Macam mana cikgu boleh tahu X1, X2, X4, X5 ni? Sebab nama dia ordinate, should be dia ada 5 ordinates lah. Okay. Nilai yang pertama adalah nilai yang paling bawah dekat kita punya ni. Okay. So nilai pertama adalah 0.0 ataupun 0. Yang kedua, tambahkan yang ni. Dapat 0.2. Tambahkan lagi. 0.2. 0.4. Teruskan lagi. 0.6. Dan last sekali 0.8. 0.8. Boleh. So berdasarkan benda ni kita dah tahulah. Kita start dengan 0, kita akan habis dengan 0.5. Jumlah ordinate kita betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Dan cikgu lagi suka kita tulis function kita kat sini. Exponent X square. Macam table tadi dia tak tulis function kan. Ni cikgu lagi suka dia tulis function kat situ. Okay, tapi kita kena jelas lah. Dekat table, dekat kolom yang pertama ni adalah nilai bila X sama dengan 0 dengan X sama dengan 0.8. Okay, kita pun masuk dalam kalkulator. Kita ada yang pertama function kita adalah
Eksponen kan? Eksponen powernya adalah X square. Boleh? Awak pun tekan calculator, awak pun cari. Bila kosong apa jadi? 1. Jawapan dia 1. Boleh? 1. Patut. Lepas tu cari yang 0.8 pula. Berapa jawapan dia? 1.896. 89 1.896. 48. Oh, 4. Sorry. Dah terlebih dah. 645 Kenapa? Sebab apa? Sebab dia minta 3 decimal places. So 3 kita lebihkan 1 decimal. Okey. Lepas tu kita cari yang lain. Boleh? Kita cari yang lain. Kalau 0.2 1.04. 1.0408 2 0.4 sini adalah 1.1735. Good. Lepas tu 0.6 lah kan. Kita ada 1.433. 1.33. Okey. So tugas awak sekarang ni tambahkanlah 55 nilai tu 1 tambah 1.8965 dapat 2.8965. Lepas tu yang seterusnya kita akan dapat 3.6476. Okey. Lepas tu masuk dalam formula, kita ada 0 sampai 0.8 untuk eksponen x square dx. Ada curly wave tu. h/2. Boleh? h/2 y not yn dalam bracket darab 2 y1 plus ... tadilah. Okey. Lepas tu kita pun buat jawapan dia. H kita berapa tadi? 0.2 kan? 0.2. Okey, kekalkan dalam bentuk perpuluhan. Kekalkan dalam bentuk perpuluhan. Kenapa kalau kita buat dalam bentuk pecahan, sebab sini pecahan bahagikan dengan 2, takut kita tertinggal. Kita ingat H tu dah cukup dah. Sebenarnya kekalkan dalam bentuk perpuluhan. So 0.2 bahagi 2 x0 yn kita dah cari dah. 2.8965. Lepas tu darabkan dengan 2 3.6476. Okey. Sorry tak lebih-lebih lah. So kita kirakan jawapan kita nanti akan dapat 1.0192. Jawapan akhir kita area is approximately 1.019 in 3 decimal places. Okey kelas. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, so kita tengok satu lagi example. Last example. Okay. Last example. Kita tengok, kita habiskan lah. Dia cakap approximate 3 to 5 untuk square root of 1 plus x by using trapezoidal rule with 4 strip ataupun 4 side interval. Dia dah bagilah kat situ. Kita tengok kat sini. Yang pertama adalah mencari h. H 5 tolak 3 bahagi 4. Boleh? Kalau ikutkanlah 5 tolak 3 bahagi 4, jawapan dia adalah 1/2, betul? 0.5. Betul. Better buat 0.5. Boleh? So terus buat table lah.
kita pun buat table. So macam cikgu cakap tadi lah. Table kita ni pastikan kalau for sub interval berapa strip. For sub interval berapa strip? 4. 3 strip. For sub interval 4 strip. 4, 6, Berapa ordinate? 5. 5 ordinate. 5 ordinate So yang pertama adalah nilainya 3, 3.5, 4, 4.5, sini 5. Boleh? Kalau kita check balik, kita punya nilai ni start dengan 3, habis dengan 5. So betul lah 3 sampai 5. Lepas tu kat sini adalah dia punya function tu. 1 tambah X. Okay, so kita mulakan lah. 1 tambah 3 dapat 4. Jawapan atas ni adalah 2. Lepas tu 5 tambah 1 dapat 6. Punca kuasa 6 adalah 2.4449. Betul tak? So jawapan kat sini 4.444949. Betul. Okay, so kita teruskan lagi. Kalau 3.5, punca kuasa dia jadi 4.5 dapat 2.1232. 2.23 607. Teruskan lagi 2.3421. 452. Okay, total up kan kita akan dapat 6.70260. Okay, dah selesai table kita dah bantu kita dah sebenarnya. Kita masukkan area sama dengan, ingat 0.5 bahagi 2. Masuk nilai terus 4.4949 4.44. Tambahkan dengan 2 darab 6.70260. Okey, awak pun tekan kalkulator. Jawapan awak adalah berapa? 4.463 4.463 67. 6 berapa? 67 67. 67. Tapi area kita sepatutnya jawapannya dalam 4 decimal 4. places. So 4.4637 4 decimal places. Okay kelas. So far jelas tak? Jelas. Okay, so untuk topik ni dah habis dah. Boleh? Habis cikgu stop record.